Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Masih lagi diberikan kepada kita hidayah, inayah, taufik dan juga kesihatan yang baik, yang dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti. Muslim dan muslimat sekalian, sekarang kita pun berada pada penghujung pertengahan yang kedua daripada bulan Syaban, dan kita akan didatangi insya-Allah bertemu bulan Ramadan lebih kurang dalam 13 hari lagi lebih kurang. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi apakah persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Ayuhal ikhwatul akarim, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua manusia akan datang jumpa Tuhannya, akan datang jumpa Allah Subhanahu wa taala secara seorang diri pada hari kiamat. Maknanya Al-Quran menceritakan kepada kita bahawa di sana nanti, di hari akhirat nanti, di hari perhitungan amal nanti, kita datang jumpa Allah seorang diri. Fardan binafsik, diri kamu seorang diri. La mal wala jah wala mutabi'in. Tak ada harta akan mengenai kamu, tak ada pangkat akan menemani kamu, tak ada pengikut yang akan mengikuti kamu. Wala ailah, dan tak ada keluarga. Wala aqribah, tak ada kaum kerabat. Wala yanfa'aka hinaha syai'un, dan tidak ada yang dapat memberi manfaat, faedah kepada kamu pada ketika itu, illa salatuka wa amaluka salih, kecuali sembahyang kamu dan juga amal-amal soleh yang kamu kerjakan. Daripada ayat ini kita dapati bahawa orang yang bermegah dengan harta yang banyak tapi tidak ada amalan hari akhirat, di hari akhirat dia akan menyesal. Mereka yang mempunyai pangkat yang besar, pangkat yang tinggi, tapi tidak ada persiapan untuk hari akhirat dia, maka di sana dia akan rugi. Mereka yang berbangga dengan penyokong yang ramai tapi tidak ada persiapan untuk hari akhirat mereka, di sana mereka akan menghadapi kesulitan. Di sana fardan binafsik, maknanya kamu seorang diri, tak ada orang lain. Segala perbuatan kamu akan disoal oleh Allah Rabbul Jadil. Fayasa'a al-muslimu lil-wusuli ila ridallahi wa mahabbatih, maka seseorang muslim hendaklah dia berusaha untuk mendapat redha Allah dan juga kasih sayangnya, supaya di hari akhirat kelak dia akan mendapat kesenangan. Fayaqumu bi jami'i ma amarahu Allah bihi, maka dia melaksanakan segala apa yang Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh solat, kita solat. Allah Ta'ala suruh puasa, kita puasa. Allah Ta'ala suruh jaga segala keadaannya, kita jaga segala keadaannya. Wa yabta'idu an jami'i ma naha anhu, dan menjauhi segala perkara yang Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala larang, kita kena jauhi.
wa innal a'mal as-salihata allati yumkinu lil 'abdi at-taqarrub min khilaliha ila Allah subhanahu wa ta'ala kathiratun wa muta'addidatun. Sesungguhnya amal soleh yang dengannya kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, amal solehnya adalah banyak dan berbagai. Faminha ma yakunu bil fi'lil jasadi, di antara amal soleh itu boleh kita lakukan dengan jasad. Contohnya tuan-tuan sekarang sedang melakukan amal soleh, menempatkan jasad tuan-tuan ke dalam majlis ilmu. Okey. Wa minha ma yakunu bil qaul, dan di antaranya amal soleh boleh dilakukan dengan lisan, dengan perkataan. Contohnya membaca Quran, contohnya zikir, contohnya istighfar dan sebagainya. Wa minha ma yakunu mansya'ul qalb, dan di antaranya boleh dilakukan dengan hati. Contohnya tuan-tuan nak tidur nanti, ni adalah hati, besok aku nak bangun awal, nak datang sembahyang subuh berjamaah. Itu dipanggil amal soleh juga. Jadi amal soleh ni dia boleh berlaku dengan jasad, dia boleh berlaku dengan perkataan, dan dia boleh berlaku dengan hati. Itu penting kita faham amal soleh, amal yang baik. Ayuhal ikhwatul afadil, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, yu'addu syahrul ramadana min ahabbis syuhuri indallahi subhanahu wa ta'ala wa aktsariha barakatan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bulan yang paling banyak mempunyai keberkatan. Lihaza, oleh sebab itulah, fa innal insana al-muslima daiman ma yahrusu 'an al-istighlal ayyam hadha ash-shahr al-fadil litaqarrab akthara min rabbil alamin liyafuza bi ridahu wa maghfiratihi. Oleh sebab itulah, sebagai seorang Muslim, dia kena sentiasa merakus, ingin, tamak untuk merebut peluang yang ada sepanjang bulan yang mulia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dia mencapai keredaan Allah dan juga keampunannya. Jadi bulan lain tak sama dengan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan memang bulan yang paling istimewa. Jadi dia mengambil peluang sebaik mungkin untuk merebut peluang yang ada pada bulan tersebut untuk melakukan amal-amal kebaikan. Wa bima annana ala abwab hadha ash-shahr al-fadil sanusallitu ad-daw'a fima yali ala ahamil wasaya wan nasaih. Sekarang kita berada di ambang Ramadan, dan di sini kami akan bentangkan beberapa nasihat, beberapa pesanan allati yajibu an nataqayyada biha di istiqbal syahr Ramadan al-mubarak, yang perlu kita ikatkan, yang perlu kita buat untuk menyambut bulan Ramadan yang diberkati. Awalan, yang pertama, al-farah wa surur biqudumi syahr Ramadan al-mubarak. Kita merasakan seronok, kita merasakan gembira, kita merasakan senang hati, kita merasakan begitu happy dengan kedatangan bulan Ramadan al-mubarak. Maknanya nak datang bulan Ramadan ni, rasa ya Allah seronoknya, gembiranya. Ada setengah orang dia bersihkan rumah, dia pasang lampu, dia pasang pelita kan. Maknanya nak menceritakan kepada kita bahawa kedatangan Ramadan ni memberi satu sinar, memberi satu keseronokan. وذلك لأن العبد الصالح يستقبل مواسم الخير والطاعات بالفرح والاستبشار. Kerana seseorang yang saleh, seorang yang baik akan menyambut musim kebaikan. Ramadan dipanggil musim kebaikan dan musim ketaatan dengan begitu gembira dan dengan begitu senang hati. Kecuali orang yang ada masalah hati, datang Ramadan gelisah sebab tak boleh makan, tak boleh minum. Tapi kita orang yang baik ini datang Ramadan rasa seronok sangat, mendapat ketakwaan. Wa syahrul Ramadan al-mubarak yu'addu min al-azminatil mubarakah. Bulan Ramadan al-mubarak adalah dianggap sebagai waktu yang mempunyai keberkatan, 24 jam berkat. Itu dipanggil bulan Ramadan. Allati ya'udu fiha al-ibadu ila rabbihim. Di mana bulan Ramadan inilah kita tengok ramai orang yang kembali kepada Tuhan mereka. Kembali dengan makna bertaubat, kembali mentaati Allah Subhanahu wa taala.
wa yatubu al-usatu min dzunubihim, dan orang yang selama ini suka melakukan maksiat, datang Ramadan dia mereka bertaubat, mereka kembali kepada Allah. Wa yuqbilu al-ibadu 'ala al-masajid allati tamtali'u bil musallin fil awqati jami'iha. Dan kita tengok masjid-masjid di bulan Ramadan tak sama dengan masjid-masjid di bulan yang bukan Ramadan. Allati tamtali'u bil musallin, masjid-masjid ini dipenuhi dengan orang yang datang sembahyang berjamaah. Dengan subuhnya ramai, dengan zuhurnya, dengan asarnya. Cuma yang menyediakan adalah maghrib. Sini wallahu alam lah. Saya perhati mana-mana masjid maghrib sedih sangat. Sedangkan apa yang kita belajar, yang kita tahu, kita disunatkan berbuka dengan tamar dan kita minum air. Kita makan tamar beberapa biji, kita minum air tu dah kenyang dah tubuh kita. Tak, tamar ini dia proses dia pergi tempat proses kenyang tu dalam perut kita ni kan. Memang kita kenyang. Kalau kita tak makan apa-apa lepas tu pun tak apa sebenarnya. Datanglah sembahyang berjamaah maghrib di masjid. Lepas pada sembahyang, kalau kita nak sama makan sikit pun silalah, tak apa, tapi jangan makan banyak. Nak cerita pada kita, sayangnya solat maghrib berjamaah, isyak ramai, tarawih lagi ramai. Fatafrahul qulubul mu'minah, melihat keadaan ramainya orang datang masjid di bulan Ramadan, memang jiwa kita, jiwa yang mukminah ini memang gembira. Wa tastabshirul arwahut tahirah bil qurbi min rabbiha azza wa jalla, dan roh yang suci itu, jiwa yang suci itu merasa senang hati dengan kita mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla, kan? Jadi yang pertama, kita rasa gembira dengan kedatangan Ramadan. Yang kedua, saniyan, istiqbalu syahri ramadana bilhamdi wasyukri lillahi subhanahu wa ta'ala, menyambut kedatangan Ramadan dengan kita menyatakan alhamdulillah. Mana pertama Ramadan tu, alhamdulillah, rasa seronok sangat, suka sangat. Sebab apanya? Iz inna bulugha syahri ramadhan al-mubarak wa siyamahu min a'zamin ni'amil lati manallahu biha subhanahu wa ta'ala ala ibadihi. Kerana dikata kedatangan bulan Ramadan al-mubarak dan berpuasa di bulan Ramadan ini merupakan nikmat yang terbesar, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Kita tengok kedelaan sendiri kan, dengan kita berpuasa di siang hari, dengan kita berqiyamul lail pada malam hari. Dia tak ada pada bulan yang lain. Ia maknanya kedatangan Ramadan sebenarnya kedatangan nikmat Allah Ta'ala yang terbesar. Kita rasa alhamdulillah, dapat merasai Ramadan yang berikutnya. Sadisan, yang ketiga, ikhlasun niyyatillahi subhanahu wa ta'ala. Kita kena pasang niat keikhlasan. Aku puasa ikhlas, aku sedekah ikhlas, aku tazkirah ikhlas, aku baca Quran ikhlas, aku datang masjid pun ikhlas. Fala budda min istiqbali syahri ramadana bitajdidin niyyah. Maka tak dapat tidak, kita kena sambut Ramadan, bulan Ramadan ini dengan kita memperbaharui niat. Wa aqdil azmi ala istiglalil awqatil mubarakah, dan kita kena ada keazaman, aku nak rebut peluang yang ada di bulan Ramadan ini dengan melakukan amal-amal kebaikan yang banyak. Wa zalika bil iltizamit ta'at, kita buat benda baik, kita buat benda ketaatan, kita buat amal soleh. Wajtinabil ma'asi wasayyi'at, dan kita menjauhkan diri daripada maksiat dan juga segala keburukan. Jadi insya-Allah pada minggu depan tajuknya adalah puasa dan maksiat. Bagaimana orang puasa tapi buat maksiat, macam mana puasa dia? InsyaAllah pada minggu depan tajuk itulah. Wa tathhirul qulub, dan kita menjauhkan diri daripada dosa dan maksiat, dan kita membersihkan jiwa. Wa taubatis sadiqah, dan kita bertaubat dengan taubat yang jujur. Itu untuk kita nak sambut Ramadan. Okey. Rabi'an, yang keempat, at-taqlilu minat ta'am, sedikitkan makan. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, sebabkan saya sebutkan tadi bahawa kita digalakkan berbuka dengan beberapa biji tamar, 3 biji, 4 biji ke, kita minum air. Lepas tu kita datang masjid. Yang tak bolehnya, kita pergi ke bazar Ramadan, kita beli serba maklika, gotunok, goninok, kan. Tiba-tiba kita makan belaka, memang sehingga menjadi apa-apa so'ah. Kau se'eh, tak ingat saya pun. So'ah dan se'eh ni menyebabkan nak sembahyang maghrib pun tak larat,
nak sembahyang isyak pun mengantuk, apatah lagi nak sembahyang tarawih lagilah mengantuk. Jadi dinasihatkan pada kita at-taqlilu minat ta'am, maknanya kita diberi 1/3 untuk isi dengan makanan, 1/3 diisi dengan minuman, dan 1/3 diisi dengan pernafasan. Boleh? 1/3 diisi dengan makanan, 1/3 diisi dengan minuman, dan 1/3 diisi dengan pernafasan. Itu dia yang diajar dalam Islam. Iz innal ifrata fi tanawuli at-ta'am yuaddi ila at-takasuli fi ada'i at-ta'am. Kerana kalau kita berlebihan makan, maka gotu dah seharian tak jumpa kan, gerai belakang, maka belakang, menyebabkan kita ni malas melakukan ibadat. Nak baca Quran rasa mengantuk, nak qiyamul lail pun rasa tak larat kan. Wa adamil khusyu' indal wuquf baina yaday Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tak khusyuk, dah mengantuk kan, dah kenyang, kenyang telajak, sembahyang pun tak khusyuk. Kama anna taqlil at-ta'am min maqasidis siyam, sebagaimana makan yang sedikit itu dipanggil maksud kita puasa. Wa mimma yadullu ala anna al-ifrat fil akli mazmum, dan juga menunjukkan kepada kita bahawa berlebih makan itu perkara yang dicela. Janganlah kita ikut air sebab itulah kita tengok di bulan Ramadan tong sampah penuh dengan makanan. Masa pergi beli nak belakang, balik di rumah makan sikit dah kenyang. Kadang kalau perut kita kosong kan, kita sombak, akhirnya jadi apa? Dia jadi macam dipanggil kejut teh. Kalau kejut teh kan, dah perut kosong, kita isi penuhnya, kejut teh jadinya. Itu tak bagus dari segi kesihatan. Dia perut yang kosong kita isi dengan sedikit makanan, lepas tu dia menjadi stabil balik. Okey. Ayuhal ikhwatul akarim, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, innal a'mal as-salihata fi syahri ramadana tatanawwa'u, sesungguhnya amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini pelbagai. Wa yas'a kullu insani li ja'li syahril fadil mukhtalifan an ghairihi min asy-syuhur, dan setiap insan hendaklah menjadikan bulan Ramadan yang mulia ini berbeza daripada bulan-bulan yang lain. Biiksaris solah, memperbanyakkan sembahyang. Yang pertama kita tengok sembahyang fardu ditunaikan secara berjamaah. Okey. Dan kita perbanyakkan sembahyang sunat, antaranya sembahyang sunat rawatib kan, sembahyang sunat duha, sembahyang sunat tarawih, sembahyang sunat witir, sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat tasbih kan, tasbih tu kan yang panjang tu kan pun boleh kita lakukan. Jadi maknanya perbanyakkan sembahyang sunat. Wa it'amit ta'am, dan kita memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Maknanya kita puasa kita dapat pahala dah, kita bagi makan kepada orang berbuka puasa tu pahala yang berganda. Okey, ikutlah. Wa qiyamil lail, dan kita menghidupkan malam dengan ibadat, bermula daripada sembahyang sunat tarawih, sembahyang sunat witir bersama dengan imam. Kalau orang tanya kita lah kan, kita ni nak sembahyang sunat witir awal ke nak sembahyang sunat witir akhir kan? Ada setengah orang lepas pada 8 rakaat dia balik kan? Ini yang terbaiknya dia kena habiskan witir bersama imam. Lepas tu malam nanti dia bangun untuk sembahyang sunat tahajud je lah, tak adalah witirnya kan. Maknanya la witrani fi lailatin wahidah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Okey, wasadaqah, memperbanyakkan sedekah, wa ghairiha, dan daripada lainnya, minal a'mali as-salihah, dia daripada amal-amal salih, hatta yafuza, sehingga dia mendapat kemenangan, bi jannatin arduha as-samawati wal ardu, dengan syurga yang luasnya keluasan langit dan bumi. Nak cerita pada kita bahawa syurga ni luas, tak ada penghujung. Kan kita tengok bumi ni kan ada penghujung tak? Tak ada kan? Ada kita tengok langit kan? Sebab pergi ke hujung bumi. Tak ada pun, tak ada penghujung. Nak cerita pada kita syurga ni yang memang luas. Okey, jadi kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ke syurga.
Cuma kena syarat dia adalah ada amal soleh. Okay. Di antara perkara yang perlu kita tekankan sepanjang Ramadan, yang pertama dia kata qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyam wal Quran yashfa'an lil 'abdi yaumal qiyamati. Puasa dan Al-Quran kedua-duanya memberi syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, berkata puasa, ay rabbu mana'tuhu at-ta'ama wasyahwata fasyaffi'ni fihi. Wahai Tuhanku, aku larang dia daripada makan dan minum dan daripada ikut syahwat, maka berikanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Wa yaqulu al-Quran, Al-Quran berkata, mana'tuhu an-nawma bil-lail, aku tegah dia daripada tidur malam, tidur banyak, sebab dia baca Quran, dibaca Quran. Fasyaffi'ni fihi, maka berikanlah kepadaku untuk memberi syafaat kepadanya. Qala, Allah Ta'ala berfirman, fayusyaffa'an, maka kedua-duanya adalah diberi syafaat. Jadi orang yang puasa, orang yang rajin baca Quran, maka mendapat syafaat di hari kiamat. Penting sangat. Syahrul Ramadan wa syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Fayambagi an yuksiral abdul muslimu min qiraatihi, maka sepatutnya kita ni memperbanyakkan Al-Quran, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Pagi baca Quran, sekejap baca Quran, lepas zuhur baca Quran, petang baca Quran, malam baca Quran. Jadi kita nak habiskan paling kurang sekali khatam sepanjang Ramadan. Wa qad kana halus salafi al-inayah bi kitabillah subhanahu wa ta'ala. Para salafus salih sangat mengambil berat terhadap Al-Quran. Fakana Jibril alaihi salam yudarisun nabiyya sallallahu alaihi wasallam Al-Quran fi Ramadan. Jibril di sepanjang bulan Ramadan ditadarus dengan Nabi Al-Quran. Wa kana Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu yakhtimul Qur'ana kulla yawmin marratan. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu khatam Al-Quran sehari sekali. Bermakna dia khatam Al-Quran 30 hari 30 kali. Ada orang dia boleh khatam 3 hari sekali, 10 hari 10 juzuk sehari. Ada orang boleh khatam 10 hari sekali khatam, 3 kali khatam. Maknanya itu memang kita tak mampu lah. Kita tak mampu nak khatam sehari sekalian, tak mampu. Orang boleh khatam ni orang yang pertama, orang yang hafaz Al-Quran, kan. Yang kedua memang keazaman diri dia itulah, sebagaimana disebut pada minggu lepas, Al-Imam Asy-Syafi'i khatam sehari sebanyak 2 kali. Bermakna 30 hari 60 kali khatam, sebab Quran dalam dada dia, kan. Yang kedua, qiyamul lail. Qiyamul lail dengan makna kita menghidupkan malam dengan ibadat. Itu maksud qiyamul lail. Qiyamul lail dia boleh terjadi dengan sembahyang malam, dan dia boleh terjadi dengan bacaan Al-Quran, dia boleh terjadi dengan zikir, dia boleh terjadi dengan istighfar, dia boleh terjadi dengan apa-apa sahaja kebaikan kita buat pada waktu malam selepas isyak sampai subuh tu dengan ibadat, dipanggil qiyamul lail. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadana imanan wa ihtisaban, sesiapa yang mendirikan Ramadan, menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, diampunkan dosanya yang lepas-lepas. Jadi datang Ramadan ini, kita puasa dengan baik, kita berqiyamul lail dengan baik, maka dosa kita yang lepas itu dihapuskan. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu katanya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula idza qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Innar rajula, seseorang itu, idza qama ma'al imami hatta yansarifa, dia qiyamul lail. Maksudnya di sini sembahyang sunat tarawih, kan. Hatta yang sarifah, dia sembahyang bersama dengan imam sehingga imam tu sudah selesai. Sebab saya katakan
Apa ganjaran dia? Nabi kata kutiba lahu qiyamul lailatin, dicatat baginya qiyamul lail 1 malam penuh. Okey, isunya kalau kita nak sembahyang 8 rakaat, kita kena cari tempat yang 8 rakaat dan sembahyang witir bersama dengan imam. Kalau kita pergi ke tempat yang 20 rakaat, kita sembahyang 8, tak capai hadis ini. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa innar rajula idza qama ma'al imami hatta yansarifa, seseorang yang berqiyamul lail bersama dengan imam sehingga imam tu selesai, kutiba lahu qiyamul lailatin, maka ditulis baginya pahala 1 malam qiyamul lail penuh. Jadi pandai-pandai dah kan. Yang penting kita kena selesai bersama dengan imam. Ayuhal ikhwatul akarim, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, inna salat at-tarawih sunnatun mustahabbatun bittifaqil ulama. Sesungguhnya sembahyang tarawih merupakan sunat yang sangat-sangat dituntut dengan ittifaq para ulama. Wahya min qiyamil lail, ia sebahagian daripada qiyamul lail. Fatashmaluha adillatul kitab was sunnati allati wulidat bitarghib fi qiyamil lail. Dalilnya daripada Quran dan daripada hadis yang mengalakkan kita melakukan qiyamul lail. Maknanya kita tunaikanlah sembahyang sunat ini. Siapa yang rajin, Nabi kata salatul laili masna, sembahyang malam 2 rakaat. Siapa nak buat 8 boleh, siapa nak buat 20 boleh, siapa nak buat 36 boleh, siapa nak buat 40 pun boleh, tak ada masalah kan. Qiyamul Ramadana min a'zamil ibadati allati yataqarrabu biha al-'abdu ila rabbih fi hadzal syahri. Menghidupkan malam Ramadan dengan ibadat, termasuk sembahyang sunat tarawih, termasuk sembahyang sunat witir, termasuk sembahyang sunat tahajud, termasuk membaca Al-Quran, termasuk istighfar, termasuk selawat dan sebagainya. Itulah merupakan ibadat yang terbesar yang dengannya kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan. Qala al-Hafiz Ibn Rajab, berkata al-Hafiz Ibn Rajab, wa'lam, ketahuilah, annal mu'mina yujtama'u lahu fi syahri ramadana jihadani li nafsihi. Ketahuilah bahawa seseorang mukmin itu dihimpunkan baginya di bulan Ramadan 2 jihad untuk dirinya. Jihadun bin nahar ala siyam. Yang pertama, jihad di siang hari kerana berpuasa. Berpuasa dipanggil jihad juga kan, ada kesungguhan. Wa jihadun bil laili ala al-qiyam. Yang kedua, jihad pada waktu malam dengan menghidupkan malam dengan ibadat. Maknanya kita berpuasa di siang hari dipanggil jihad, kita berqiyamul lail di siang hari dipanggil jihad. Jadi ada 2 jihad. Faman jumi'a baina hazaini al-jihadaini, sesiapa yang terhimpun padanya daripada 2 jihad tadi, wuffiya ajruhu bighairi hisab, maka diberikan ganjaran pahala kepadanya tanpa hisab. Maknanya banyaknya pahala yang didapati oleh orang yang berpuasa di siang hari dan berqiyamul lail pada malam hari. Okey. Yang bagi an yakuna al-mu'minu harisan 'ala al-ijtihad fil ibadah fil 'ashr al-awakhir min Ramadan aktsara min ghairiha. Okey, di bulan Ramadan dia ada 10 malam yang terakhir dipanggil al-'ashr al-awakhir min Ramadan, 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, di mana 10 malam terakhir ini kita digalakkan untuk menggandakan amal ibadat tak sama dengan yang awal. Fa fi hadhihi al-'ashr Lailatul Qadri allati qala Allah Ta'ala fiha, dalam 10 malam terakhir tadi terdapat satu malam dinamakan sebagai malam Al-Qadar. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya untuk bagi mereka yang daripada malam 20 sampai kepada malam akhir itu bersungguh-sungguh melakukan amal ibadat, insya-Allah dia akan dapat dia akan dapat malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Okey. Muslimin dan muslimat sekalian, di antara amalan yang perlu kita lakukan sepanjang Ramadan adalah dengan kita berdoa.
Wa qad kana maji'u qawlihi ta'ala, Allah Ta'ala sebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila seseorang hambaku bertanyakan aku, sesungguhnya aku ini dekat, hampir dengannya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku makbulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mereka hendaklah istijabah kepadaku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku untuk mereka mendapat petunjuk. Bayyanat ayatus siyam dalilan wadihan ala ahammiyati hadhihi al-ibadah fi hadha asy-syahri. Jadi ayat yang disebutkan tadi menunjukkan kepada kita bahawa sepanjang kita berada di bulan Ramadan, kita digalakkan untuk berdoa. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan doa yang dipanjatkan oleh kita ni dimakbulkan. Tapi kalau orang tu kata, "Ustaz, saya berdoa setahun dah Ustaz, tapi kenapa tak makbul?" Apa jawapan? Jawapan dia, orang tu tak faham maksud makbul. Dia makbul ini ada 3. Makbul tu ada 3, kena faham dah. Makbul ada 3. Yang pertama, Allah Ta'ala makbulkan dalam tempoh yang terdekat. Contoh dia sakit. Ya Allah Tuhanku, sembuhkanlah penyakitku ini. Maka dia pun usaha. Tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa taala, penyakit dia sembuh. Maka dipanggil makbul dalam tempoh yang singkat. Yang kedua, Allah Ta'ala gantikan. Dia minta ke lain, Allah Ta'ala ganti benda lain. Contoh dia minta nak kahwin seorang lagi, kan? Ya Allah Tuhanku, aku nak kahwin seorang lagi, kan? Minta setahun dia minta. Tiba-tiba tak jadi kahwin. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tahu kalau kamu berkahwin seorang lagi, rumah tangga kamu akan porak-poranda. Maka Allah Ta'ala tak izin, sebab Allah Ta'ala sayang pada dia tu, maka tak jadi kahwin. Maknanya Allah Ta'ala gantikan dengan kebaikan yang lain. Contohnya Allah Ta'ala berikan keberkatannya, Allah Ta'ala berikan kesenangannya, Allah Ta'ala berikan kesihatannya kepada orang yang berdoa. Tak apa, kita berdoa, kan? Tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui. Bila seorang tu dia jumpa saya, isi borang dah, nak kahwin seorang lagi, tiba-tiba hantar WhatsApp, lepas pada sebulan hantar WhatsApp, tak jadi. Itu maksudnya dia minta nak kahwin tapi tak dimakbulkan. Tak makbul, Allah Ta'ala makbul yang lain. Sebab Allah Ta'ala tahu kalau kahwin seorang lagi, dia ni akan menjadi porak-poranda keluarga dia. Mungkin orang lain bahagia, dia tak. Okey, yang kedua. Yang ketiga, makbul dengan makna Allah Subhanahu wa taala nak bagi dia syurga di hari akhirat. Kita ni, ya Allah, perkenankanlah doaku, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku, ya Allah, kan? Tiba-tiba tak sembuh-sembuh juga. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi syurga pada dia, makbul juga, tapi ditangguhkan ke hari akhirat. Itu maksud makbul. Jadi makbul dengan makna 3 dah. Sama ada makbul dalam tempoh yang singkat, makbul digantikan dengan yang lebih baik, dan makbul di hari akhirat. Itu maksud makbul. Wa du'a'u huwa al-ibadah. Doa ni adalah satu ibadat. Kita berdoa, kita minta, itu ibadat. Waqad sammahu Allah Ta'ala ibadatan fi qawlihi. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kamu berkata, mintalah dengan aku dan aku akan perkenankan kepada kamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang yang enggan berdoa kepadaku, takabur, kan? Sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam secara hina. Maknanya mereka ni tak nak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesimpulan yang boleh kita buat pada malam ini, yang pertama, kita dikhabarkan oleh Al-Quran bahawa di hari akhirat kita akan datang jumpa Tuhan kita dalam keadaan seorang diri. Seorang diri dengan makna tidak ada yang dapat menemani kita kecuali amal-amal soleh yang kita lakukan. Itu yang dapat menemani kita. Maka perbanyakkanlah amal-amal soleh ini semasa kita berada di atas muka bumi. Yang kedua, kita merasakan gembira sangat kedatangan Ramadan, kerana Ramadan adalah bulan yang diberkati. Perbanyakkanlah amal ibadat sepanjang Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang dapat masuk ke syurga yang luasnya adalah seluas bumi dan langit. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.